Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Farhan binti Muhammad Ali, merupakan calon Doktor Falsafah di bawah seliaan Dr. Maizatul Haizan Mahbub dan Profesor Madya Dr. Normah Mustafa dari Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi mengenai kertas konseptual dalam Progress 2020 anjuran FSSK UKM, iaitu di bawah tajuk motivasi bermain e-sukan dan pengaruhnya ke atas komunikasi intrapersonal dalam kalangan belia di Malaysia. Mengenai latar belakang kajian, saya berfokus kepada komunikasi intrapersonal itu sendiri, iaitu 3 elemen utama yang penting untuk diberi perhatian, iaitu kesedaran diri, kawalan diri serta motivasi berdasarkan pandangan Leonard pada tahun 2018, yang mana elemen tersebut penting terhadap penggunaan media supaya dapat mengubah tanggapan peribadi, tingkah laku dan kendiri ke arah lebih baik. Seterusnya, penggunaan media di sini adalah sukan elektronik atau kita katakan sebagai e-sukan yang merupakan salah satu evolusi permainan video. Komunikasi intrapersonal yang dimaksudkan di sini adalah proses komunikasi yang berlaku dalam seseorang individu yang merupakan tunjang kepada penghasilan komunikasi berkesan. Merangkumi proses berikut iaitu menerusi sensasi setiap mesej yang diterima oleh seseorang akan diproses untuk diberikan makna melalui persepsi yang sedia ada dalam memori mereka. Seterusnya, menghasilkan tindakan berfikir lalu memandu individu tersebut untuk menghasilkan tindakan terbaik hasil daripada penerimaan mesej tersebut. Pernyataan masalah adalah penglibatan belia dalam e-sukan dipengaruhi oleh faktor motivasi, penggunaan atau kegunaan serta kepuasan yang diperoleh hasil aktiviti permainan tersebut. Faktor-faktor tersebut dipercayai turut mempengaruhi perkembangan komunikasi mereka. Pada abad ke-21, kemahiran komunikasi intrapersonal merupakan salah satu kemahiran komunikasi penting dalam mempersiapkan belia menghadapi cabaran dalam kerjaya maupun sebagai individu dalam masyarakat. E-sukan atau sukan elektronik didefinisikan sebagai permainan video yang dimainkan dalam alam maya serta mempunyai elemen kompetitif, boleh dimainkan secara solo, berpasangan atau berkumpulan. Seterusnya, mempunyai penonton dan pengulas permainan. Manakala genre e-sukan menurut Hamari dan Hoplong pada 2017 antaranya adalah multiplayer, online battle arenas, first person shooters, real-time strategy, collective cards game dan sports games. Jadi ini adalah contoh-contoh permainan yang ada dalam e-sukan berdasarkan genre mereka lah. Antaranya LoL, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Call of Offensive, Hearthstone, Starcraft 2, FIFA series dan sebagainya. Juga antaranya adalah PUBG, Mobile Legends dan banyak lagi. Justru objektif kajian adalah yang pertama mengenal pasti motivasi yang mendorong belia di Malaysia bermain e-sukan. Seterusnya mengaplikasikan teori UGT dalam mengenal pasti faktor motivasi utama yang mempengaruhi tahap kecekapan komunikasi intrapersonal belia melalui permainan e-sukan. Mengapa belia? Menurut Internet Users Survey pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh SKMM mendapati bahawa golongan umur di antara 20 hingga 30 tahun merupakan pengguna internet majoriti di Malaysia, dan antara aktiviti internet utama yang dilakukan oleh mereka selain melayari media sosial adalah bermain permainan video atas talian. Terdapat kajian lepas berdasarkan konteks Malaysia, antaranya Nur Hafizah Yusof yang mendapati bahawa belia bermain e-sukan atas faktor minat, sokongan ibu bapa, manakala hadiah lumayan dan pekerjaan profesional menjadi faktor luaran.
sebelum ini minat dan sokongan ibu bapa itu merupakan antara faktor dalaman lah. Maafkan saya, minat menjadi faktor dalaman, manakala sokongan ibu bapa, hadiah lumayan dan pekerjaan profesional adalah faktor luaran yang mempengaruhi belia ini untuk bermain isukan. Seterusnya, Azlika dan rakan-rakannya pada tahun 2019 turut menjalani kajian mengenai Pokemon Go, antara salah satu genre yang terdapat dalam isukan, yang mana mereka mendapati bahawa keseronokan menjadi mediator utama yang mempengaruhi konstruk-konstruk yang terdapat dalam users and gratification theory, teori kegunaan dan kepuasan dalam menjadikan pengguna ini berterusan untuk bermain Pokemon Go. Teori kegunaan kepuasan, walaupun ia telah diasaskan pada 1973 oleh Katzman dan Bullrich, namun Rogero menyatakan bahawa ia masih relevan untuk digunakan dalam kajian pada hari ini kerana Williams, Rice dan Rogers dalam Rogero menyatakan terdapat 3 ciri media baharu, iaitu interactivity, gamification dan asynchronity yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan media baharu tersebut. UGT ini mempunyai andalan asas bahawa pengguna adalah aktif dalam memilih sebarang bentuk media dan terpulang kepada mereka sama ada untuk mendedahkan diri kepada kandungan media tersebut atau lebih kritikal terhadap kandungan yang sedia ada, kandungan yang terdapat dalam media tersebutlah. Seterusnya, kajian lepas mengenai UGT dan isukan ini dalam konteks yang lebih luas mengenai kegunaan isukan. Ruangan maya dan mereka bentuk grafik dan interaktiviti yang ada dalam isukan menjadikan pengguna berminat untuk bermain isukan ini. Seterusnya, kepuasan yang diperoleh bila bermain isukan menjadikan mereka berterusan untuk meneruskan aktiviti tersebut. Seterusnya, motivasi yang menjadi pendorong untuk mereka iaitu pengguna menonton isukan antara lain adalah mereka seronok untuk melihat suasana agresif dalam isukan, novelty untuk melepaskan diri serta memperoleh pengetahuan dalam melakukan aktiviti tersebut iaitu menonton isukan. Jadi kewajaran kajian yang saya lihat adalah bagi menyokong dan mengukuhkan teori dan model kajian terdahulu berkaitan faktor yang mempengaruhi motivasi, kegunaan dan kepuasan pengguna serta tahap kecekapan intrapersonal mereka melalui permainan digital dan mendorong penggunaan isukanlah secara khususnya secara lebih positif serta meningkatkan kefahaman kepada pengguna dalam usaha mengawal penggunaan media supaya tidak memandang enteng kepada usaha untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan masyarakat khususnya para pemain isukan. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Sembarang cadangan, komen dan nasihat saya amat alu-alukan daripada para peserta POCRESS 2020 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.